warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Yusof bernombor metrik C19A0402. Hari ini saya akan mengulas mengenai tugasan akhir bagi subjek SCY 3063 Warisan dan Arkeologi. Tugasan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Kerajaan maritim terletak di pesisiran pantai dan muara sungai kerana kegiatan utamanya ialah perdagangan laut. Laut dan sungai menjadi laluan utama kerajaan maritim. Masyarakat maritim membina kapal dan menjalankan aktiviti perikanan. Pusat pentadbiran mereka tertumpu di kawasan muara sungai. Pelabuhan amat penting bagi kerajaan maritim. Pelabuhan merupakan pusat perdagangan, pusat jual beli, tempat menyimpan barang pedagang dan tempat persinggahan pelayar dan juga juragan. Kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah, iaitu tempat pengumpulan dan pengedaran barangan mentah. Antara barang yang diperdagangkan ialah hasil hutan, rempah ratus, gaharu, cendana, damar dan ubat-ubatan. Pelabuhan Interport adalah pelabuhan utama yang menjalankan kegiatan perdagangan yang menjual barang mentah ke China, India, Arab dan Eropah. Antara contoh kerajaan maritim ialah Sriwijaya, Champa, Cihtu, Kedah Tua dan Majapahit. Kedah Tua adalah antara pelabuhan Interport yang penting sejak abad ke-4 berdasarkan pentarikhan relatif yang dibuat berdasarkan inskripsi yang dijumpai di Lembah Bujang sebelum menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi persinggahan pedagang Arab Parsi antaranya ialah Kalah, sebuah pelabuhan yang terletak di utara semenanjung Malaysia. Walaupun menjadi perdebatan sehingga kini sama ada lokasi Kalah ini terletak di Takwapa ataupun Kedah. Kebanyakan para sarjana yang menyatakan bahawa Kedah ini sama dengan Kalah seperti yang tercatat dalam sumber-sumber Arab pada sekitar abad ke-8 dan ke-9. Analisis data menunjukkan bahawa tinggalan arkeologi di Kedah dan Pulau Pinang ini boleh dibahagikan kepada dua lapisan budaya yang utama, iaitu lapisan budaya pra-Buddha Hindu dan lapisan budaya Hindu-Buddha, Buddha-Hindu. Lapisan kebudayaan pra-Buddha Hindu ini boleh juga dikaitkan dengan zaman prasejarah akhir, iaitu zaman logam. Manakala lapisan budaya Buddha Hindu ini dikaitkan dengan zaman proto-sejarah. Antara tapak yang menemukan lapisan kebudayaan pra-Buddha Hindu ini ialah di Sungai Mas dan juga tapak Sungai Batu yang menemukan tinggalan relau besi. Manakala lapisan kebudayaan zaman proto-sejarah ini memperlihatkan tinggalan puluhan monumen yang berupa candi. Pelabuhan persinggahan pedagang Arab berdasarkan data arkeologi telah membuktikan bahawa pedagang Arab Parsi telah datang ke Nusantara ini untuk menjalankan aktiviti perdagangan mereka. Kehadiran pedagang ini boleh dilihat melalui jumpaan seperti duit shilling zaman Sasanian di perairan selatan Thailand di Yarang, Patani yang bertarikh pada abad ke-5 Masihi dan jumpaan dua keping shilling zaman Abbasid di Lembah Bujang. Selain itu, jumpaan pecahan kaca, tembikar dan manik menjadi petunjuk kepada ahli arkeologi dan bukti kehadiran pedagang Arab Parsi di Asia Tenggara. Alastair Lamb pula telah melaporkan jumpaan artifak dari Timur Tengah di banyak tapak-tapak di semenanjung Tanah Melayu seperti di Takwapa, Penggalan Bujang di Kedah, Kuala Selising di Perak, Melaka, Kota Tinggi dan Johor Lama di Johor. Antara kawasan yang banyak dijumpai artifak-artifak dari Timur Tengah ini ialah di Sungai Mas, Kuala Muda, Kedah, iaitu pusat pemerintahan Kerajaan Kataha. Pelabuhan Interport Kataha berkembang dengan pesat sejak abad ke-5 Masihi lagi
dan dipercayai bahawa pelabuhan ini telah dibuka sejak awal abad Masihi. Kataha pada masa itu terletak di Sungai Mas kerana di sini telah dijumpai pelbagai jenis seni bina, candi dan ribuan serpihan seramik asing. Pelabuhan lain di Malaysia yang menemukan artifak dari Timur Tengah ialah Kuala Selising Perak. Kataha pada masa itu terletak di Sungai Mas kerana di sini telah dijumpai pelbagai jenis seni bina, candi dan ribuan serpihan seramik asing. Pelabuhan lain di Malaysia yang menemukan artifak dari Timur Tengah ialah di Kuala Selising Perak, walaupun ada beranggapan bahawa artifak Timur Tengah di sini diperoleh dari Lembah Bujang. Antara yang ditemukan di sini ialah seramik Parsi dan juga kaca. Pelabuhan ini adalah pelabuhan feeder port untuk Lembah Bujang dan berdasarkan pentarikhan mutlak ia telah digunakan sejak 200 sebelum Masihi lagi. Bagi bahagian B soalan 1. Penghasilan tembikar dipercayai merupakan kerja tangan manusia yang tertua di dunia. Sebelum manusia berjaya mencipta barangan tembikar, mereka terlebih dahulu mula berjinak-jinak dengan tanah liat sejak zaman prasejarah era Paleolitik, iaitu antara 30,000 sebelum Masihi sehingga 7,000 sebelum Masihi yang lalu, dengan mula menempel-nempelkan tanah liat untuk menghasilkan imej bison iaitu lembu di dalam gua batu. Bilakah tembikar mula dicipta dalam sejarah seni manusia? Tembikar tertua adalah dari Jepun yang dipanggil jomon yang bermaksud dekorasi bertali yang merupakan seni tembikar yang sempurna dan terawal telah dicipta di dunia. Berdasarkan ukuran radiokarbon, tembikar jomon tertua telah dihasilkan pada tahun 10,750 sebelum Masihi, iaitu pada zaman Paleolitik. Karakter tembikar jomon mula dikenal pasti kerana pasu yang dihasilkan berbentuk tinggi, bertapak kecil dan terdapat dekorasi jalinan tali-tali halus pada permukaan tembikar tersebut. Di Malaysia, zaman Neolitik merupakan zaman penemuan tembikar-tembikar Melayu yang lebih sempurna bentuknya, seperti di Gua Cha dan Gua Musang, Ulu Kelantan, Jenderam Hilir di Selangor dan Bukit Tengku Lembu, Perlis. Kebanyakan tembikar prasejarah yang ditemui mempunyai ciri, bentuk, saiz dan pelbagai ragam hias. Dari aspek ragam hias, kebanyakan permukaan tembikar zaman Neolitik dihiasi dengan corak cap tali dan ahli arkeologi berpendapat hiasan ini dibuat dengan menggunakan pemukul kayu yang diguris. Artifak dalam bentuk peralatan batu, pecahan tembikar dan kulit siput sungai ditemui di tapak-tapak baharu ekskavasi, antaranya di Gua Kelambu, Gua Tembus dan Gua Akar. Bukit Tengkorak Sempurna Sabah merupakan sebuah tapak arkeologi yang terpenting di Malaysia dan Asia Tenggara hasil dari penelitian arkeologi yang menunjukkan Bukit Tengkorak adalah salah satu tapak pembuatan tembikar tanah yang terbesar sekali di Asia Tenggara pada zaman Neolitik. Berpuluh ribu serpihan tembikar tanah yang berusia 3,000 tahun dahulu dan dihiasi dengan pelbagai corak telah ditemui di Bukit Tengkorak. Sumber tanah liat bagi pembuatan tembikar tersebut juga turut ditemui. Kajian etnoarkeologi menunjukkan bahawa teknologi pembuatan tembikar masih lagi diamalkan sehingga hari ini oleh masyarakat Bajau di Semporna. Gua Kajang terletak dalam kompleks Batu Kapur Bukit Kepala Gajah dan ia adalah gua pertama yang dijalankan proses ekskavasi di negara ini. Gua Kajang terletak dalam kompleks Batu Kapur Bukit Kepala Gajah dan ia adalah gua pertama yang dijalankan proses ekskavasi di negara ini. Dalam kajian ekskavasi itu ditemui pecahan tembikar
alat batu, sisa makanan dan rangka manusia. Kajian seterusnya dijalankan oleh pihak Universiti Sains Malaysia mendapati Gua Kajang digunakan sejak 5,000 hingga 11,000 tahun lalu sebagai penempatan dan kawasan pengebumian membabitkan zaman Paleolitik dan Neolitik. Seterusnya, contoh ialah di Kampung Gua Kepala Batas mencatatkan sejarah penemuan rangka manusia zaman Neolitik yang dianggarkan berusia 5,000 sehingga 6,000 tahun. Mereka menemukan serpihan tembikar bersama dengan rangka manusia tersebut yang mengesahkan bahawa asalnya dari zaman Neolitik. Penemuan rangka itu juga membuktikan wujudnya manusia prasejarah Neolitik di semenanjung Malaysia pada ketika itu, sekaligus meyakinkan yang merupakan satu-satunya rangka manusia zaman itu yang dijumpai ditanam mengikut adat masyarakat purba menggunakan tembikar, kulit kerang serta kepah. Amalan pengkebumian si mati ini bersama barangan peribadinya termasuk tembikar mengetengahkan bukti terdapatnya upacara pengkebumian khusus ketika zaman tersebut. Kajian saintifik yang dijalankan ke atas tembikar tanah dan kalam semah yang terdapat di Gua Cha, Gua Peralin dan Gua Cawas menunjukkan bahawa bahan mentah iaitu tanah liat yang digunakan untuk menghasilkan tembikar tanah dan kalam semah bukan berasal dari kawasan sekitar Ulu Kelantan. Data ini secara tidak langsung membuktikan bahawa masyarakat Neolitik di pedalaman tidak menghasilkan tembikar tanah, sebaliknya menjadi pengguna sama ada digunakan sebagai peralatan memasak, menyimpan makanan dan digunakan sebagai alat bekalan kubur. Masyarakat yang menghasilkan tembikar tanah ialah masyarakat yang menetap di pesisir atau di tanah daratan di mana mereka ini lebih terdedah kepada dunia luar, terutamanya dalam aspek perdagangan. Penempatan masyarakat yang berhampiran dengan kawasan pesisir ini mungkin ada kaitan dengan jumpaan artifak di Kampung Kubang Pak Amin dan jumpaan serpihan tembikar tanah di Sungai Sat. Kajian yang dilakukan di sepanjang 1 hingga 2 km di Sungai Sat telah menemukan pelbagai serpihan tembikar tanah, terutamanya tembikar bercap tali. Selain daripada ekskavasi yang dijalankan di tapak prasejarah di negeri Kelantan, terdapat juga jumpaan tidak sengaja yang dilakukan oleh penduduk kampung. Antara tapak tersebut ialah di Kampung Dusun Raja di Kuala Betis. Antara jumpaan tidak sengaja yang dijumpai ialah 11 biji beliung batu bergilap di mana 2 daripadanya ialah beliung berparuh, 5 biji alat batu yang dipercayai digunakan sebagai pemberat dan yang paling penting ialah jumpaan kaki tripod yang dikaitkan dengan mangkuk tembikar berkaki tripod. Sekian olahan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.